tiap-tiap manusia itu tengok dalam diri masing-masing, cek dalam diri masing-masing apa yang telah dia sediakan untuk dia masuk dari lubang kubur nanti. Dia nak sedia apa dia? Yang dia nak berhadap dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Allah sudah siap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya, mengutamakan segala perintahnya, dan menjauhinya sejauh-jauhnya maksiat Allah Ta'ala. Sama ada maksiat dan maksiat fizikal, mulut, batin, lintasan, kamu kena jauhkan. Dan anaklah dengan amalan-amalan untuk hari esok. Dan Allah sebut lagi sekali wattaqullah. Kalau dalam Quran Allah sebut 2-3 kali benda yang sama dengan tidak mengubah maksud dan huruf baris, maka sudah pastilah setiap huruf dan baris itu mempunyai makna yang tertentu. Dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, Allah sebut 3 kali. Dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah, 3 kali benda yang sama Allah sebut. Dan Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr Allah sebut 3 kali. Kenapa Allah sebut 3 kali ini? Allah tak ingat, Allah tak cerdik kan? Tidak, Allah Maha cerdik, kita Maha bodoh. Ada sesuatu yang Allah sampaikan. Kalau Allah sebut satu benda, satu lafaz, kalau mengaji tafsir dia tahu benda. Lafaz itu tak berubah dari sudut huruf, baris dan sebagainya, maksud yang sama. Allah berulang 2-3 kali, 2-3 kali. Seolah-olah macam Allah kata kali ini, lepas tu kata lagi, lepas tu kata lagi. Kenapa Allah berbuat demikian? Dalam konteks ini Allah menyebut tentang takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan sebut pula lagi sekali, wattaqullah. Cukuplah sekali Allah sebut, cukup dah. Tetapi oleh sebab Allah nak letakkan bahawa the priority manusia yang hidup atas muka bumi ini, benda yang paling penting bagi dia takwa. Tak ada benda lain. Tak ada lain. Agar takwa itu berada dalam diri manusia, maka yang lain akan datang berkunjung. Jadi orang baik, jadi dan sebagainya, mari jadi. Jadi takut pada Allah, takut pada hari akhirat, takut pada hari kiamat, takut pada mati, macam-macam ni mari. Dengan sebab satu punca, nama dia takwa. Allah takut dengan manusia. Sering forgetful, sering lupa, sering tidak ingat, diperingatkan sampai 2 kali ayat ini. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya dan meliputi segala kamu kerjakan itu, kami akan khabarkan pada hari akhirat nanti. Itu dia. Sudah atas dunia ni cakap ni. Sudah atas dunia cakap ni. Ini ialah azam baru kita. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Tengok dari diri masing-masing.
Nabi dia sebut kamu kena buat amal ibadah ni 5 sebelum datang 5. Hadis sahih Nabi cerita. Satu, Nabi cerita ialah kamu tu buat amal ni muda sebelum kamu tua. Dah tua nak datang nak buat umrah, umur 120 tahun nak buat umrah, dua tampak. Masa ada kemampuan nak buat umrah haji muda ni, pergi. Kalau tidak, orang pergi sana pergi sini, kita tak dapat tengok je lah, lutut sakit lah. Masa muda ini, masa kuat ni, masa tu mari masjid. Masa Allah bagi lutut cantik ni, mata okey, telinga boleh mendengar ni, hidung boleh mencium bau ni, mari masjid. Surau, tunjuk terima kasih kepada Allah Ta'ala. Lepas ni dia tua, Allah tarik mata, Allah tarik telinga, maka dia pun berkata, kalau lah mata ni ustaz dah sembuh buat operation, saya nak baca Quran dah setiap hari. Allah bagi sembuh mata. Tak baca Quran sampai 2024 ni. Boleh tanya, Kak kata nak baca Quran, busy dah ustaz Allah, saya buat busy. Ikut busy mu lah. Pak bila pun tak baca Quran? Dulu ialah masa sakit dulu. Tengok manusia. Qalilan ma tashkurun. Sikit sangat manusia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Padahal dia pernah kata dan kami mendengar, kalau sembuh mata ni nak baca Quran. Allah sembuh, Allah Ta'ala bagi mata. Boleh. Pakar ini tak baca Quran lagi. Ingat budi Allah Ta'ala. Ingat budi Allah Ta'ala. Sihat sebelum sakit. Mungkin amal ni sihat sebelum sakit. Kalau sakit dah, sakit pinggang dah, sakit semua dah, baru bercita-cita di masjid, tak ada lagi orang Malaysia ni gendong orang di masjid kecuali di Madinah. Sahabat cerita orang Madinah ni, orang Madinah mereka sering menggendong orang tua main masjid. Sini tak nampak lagi. Gendong orang tua ni, gendong yang main masjid. Kami biasa tengok kata sahabat, orang menggendong orang ni main masjid. Kami tengok orang tua-tua digendong oleh orang muda. Apa? Tak ada nak jalan. Malaysia tak ada lagi. Nampak gendong ni wajib? Main masjid tak ada lagi. Hak kami tengok gendong ialah pergi kedai makan. Allah masuk ke dalam Tom Yam dah. Pergi juga tu gendong, pergi. Masjid pergi gendong ke tidak? Tak pergi. Tak ada lagi Malaysia kami tengok. Hebat orang Madinah ni. Kata Nabi kasih bumi Madinah ni. Hebat, ikut Nabi suruh. Tuan-tuan, kaya sebelum miskin. Masa kaya ni sedekah, berinfak lah. Masa kaya ni ada yang boleh keluar zakat. Dan sesak miskin papa kedana, barulah Allah kalau ada duit nak sedekah. Tak ada dah, miskin. Masa kaya dulu, Nabi bagi tahu terang-terang. Lapang sebab kamu gizi. Masa lapang ni pakai mari masjid. Lapang. Bukan lama sangat pun berceramah ni, sejam. Ni Nabi dah ni. Nabi dah. Bukan lama sangat pun. Mari masjid. Ambil ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, tuan-tuan, beratlah masalah fiqh. Baru ni tuan-tuan, mungkin tuan tahu sini. Mungkin tuan tahu. Berlaku di Jenaris. Orang Jenaris tak ada sini. Berlaku minggu lepas. Dalam solat jemaah. Ada orang Jenaris. Tu imam lupa sujud. Tu imam tak ingat sujud. Jangan salah kata imam. Tu imam depan ni, tuan-tuan, kalau dia lupa benda-benda, jangan salah dia. Sebab tu imam depan ni, dia bukan ada 3 serangkai, dia ada 5 serangkai. Cimani dia ada, daun tinggi dia ada, guk dia ada, guk dia ada, apa lagi dia ada tu? Jantung, dia ada semua tu pada TV ni. Kadang-kadang dia tak dapat fokus, maka apa berlaku di Jenaris baru ni, semua orang tahu lah pada ditanya ni. Tu imam apabila iktidal dan sujud, kemudian dia naik semula lepas tu. Dia lupa untuk duduk. Rabbi fi'li, sujud. Lupa. Bukan tak faham tak situasi ni. Dia lupa untuk sujud kedua. Berlaku. Dia
dekat kita ni ya. Viral benda tu berlaku. Belakang ni ada makmum. Ramai-ramai makmum tu tak ada makmum tegur. Subhanallah. Sebab itulah orang dia bilang kata imam ni, pertama jangan letak budak kecil. Jangan letak budak kecil tak ada ilmu. Jangan letak orang yang solat atas kursi, jangan. Bila letak imam tumbang, dia tarik kursi-kursi dia tu. Ada kerja pula. Belakang tu imam 3-4 orang ni mestilah bukanlah ilmu banyak pun. Dia kena alert. Dia tak boleh tidur. Dengar. Takut-takut tu imam mana tak bangkit lagi ni. Tu imam dah tumbang. Jadi yang jadi masalahnya ialah tu imam on naik dan yang belakang tu, yang tujuh tu naik juga. Padahal ikut cakap tu imam buat silap, jangan tunggu. Duduk situ lah. Kata subhanallah, tu imam pula dah sudah sama sekali, maka kena naik satu rakaat lagi. Tiada rakaat bagi tu imam sebab dia tak buat rukun tu. Yang dimasalah orang belakang tu, budak-budak muda tu, apabila dia pun naik juga sekali, dan apabila tu imam bagi salam pertama kali, naik motor terus balik, dia tak salat zuhur dah, dia kata salat Jumaat dah. Solat Jumaat tidak sah, maka pada hari itu dia tak solat. Dia tak solat. Tengok main dalam itu. Nah tu. Jadi tu imam orang belakang kena lihat ilmu. Saya voice out ni takut berlaku sini. Tak berlaku. Tak itu imam ni tak tumbang, mana tahu. Kalau tumbang apa ni? Macam mana? Dan kalau tu imam tumbang, macam dalam video tunjuk tu, mati dicemburui, tunggu dulu. Dan tu imam tu tumbang, orang datang ambil alih, jangan pula teruskan solat. Wajib bantu dia dulu. Maqasid syariah ialah nyawa. Kena terkal ambil dia dulu, buat CPR, kau PPR, kau APR dia. Ataupun buat keluar dan panggil ambulan. Jangan teruskan solat sampai habis. Mati dicemburui. Bukan mati itu akan ditanyai oleh Allah Ta'ala. Memang warna pun. Imam tumbang, imam dulu. Yang lain, bapak masak, lain naik imam. Jangan tengok ada imam duduk terguling tu, mati dicemburi. Mungkin dengan cepat kita buat pertolongan cepat, mungkin tu imam tu survive dengan cepat kita. Mungkin. Tu ilmu nama dia. Sebelum busy, lapar lagi. Dan Nabi sebut lagi ialah ingat, buatlah amal hidup sebelum mati. Buat amal hidup sebelum mati. Mati pun nak naik berangkat keluar kat kubur, nak buat amal, no turning back. Sorry, duduk situ lah. Ingat bangkit oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mula dengan ayat itu supaya apabila kita mula dengan ayat tersebut, kita rasa seronok untuk menghadapi tahun baru. Kita dah prepare. Daripada kita duduk rumah, mari kita pakat-pakat datang untuk mendengar sedikit peringatan supaya dapat membaiki amal kita. InsyaAllah. Kita berada masih lagi pada surah Luqman, the wise man, noble and wise man. Dan bahasa disebut dalam Taurat orang ni lah a wise man, hakim dia tu, hikmah itu nama dia Luqman al-Hakim, bukan bin Hakim, sebab seluruh body dia itu menjadi tauladan kepada orang tengok. Hakim nama dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita mula apa-apa, seperti biasa kita baca Fatihah dahulu sebagai meraihkan akan baca Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berada pada ayat yang ke-berapa ya? 17. Tuan-tuan, puan-puan, kita berada pada ayat yang ke-17 hari ini. Yang kita masih lagi berada pada ya bunayya aqimis shalah. Pesanan-pesanan ini adalah pesanan Luqman bin Taran, qadi pada zaman Nabi Allah Musa AS. Katanya, kata riwayat, dia adalah qadi pada zaman Nabi Daud AS. Apabila Nabi Allah Daud AS ada sedikit permasalahan dan sebagainya, Luqman ini adalah referensinya. Referensi, kadang-kadang referensi. Nabi referensi pada awam, ya. Nabi kita apabila nak tanam buah tanam, tanya ahli tanam buah tanam. Oh, nampak Nabi tak cerdik, tapi cerdik betul. Kerana kamu mahir dalam bidang kamu masing-masing. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bertanya tentang strategi peperangan Khandaq daripada sang mahir dalam peperangan. Sama bagi cadangan sekian kali macam ni. Nabi kata betul ke sama. Maknanya Nabi refer. Itu bagus. Walaupun cerdik bijak pun kena refer juga pada orang. Ya. Ayat kita adalah pada ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur wa la tus'ir haddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sallallahu alaihi. Ya bunay, wahai anak yang ku cinta ku kasihi, perhatikan penggunaan perkataan bunay. Perkataan yang hebat ini disebut dalam Quran, ya bunay, wahai anak kesayanganku, wahai anak yang ku sayang, wahai anak terkandung satu konten bunay. Nak ajar panggilan yang memberi kasih cinta pada dia. Jangan panggil anak dengan nama-nama gelaran yang tidak baik, yang memalukan dia nanti di besar nanti. Sini Luqman ajar tentang panggilan pada anak. Aqimis shalah, dirikan salat. Aqimis shalah, dirikan salat. Luqman tak sebut salatlah, Luqman sebut aqimis shalah. Sebiji perkataan aqimis shalah ini maksudnya dirikan salat ini, dirikan salat dengan tadabbur, dirikan salat dengan memahami, dirikan salat dengan satu rasa berdiri di hadapan Allah sama seperti berdiri seorang fakir di hadapan raja. Berdiri di hadapan Allah ini berdiri seperti orang yang sentiasa buat dosa, buat baik sikitnya di aqimis shalah. Aqimis shalah ini berdiri di hadapan Allah, berdiri sebagai seorang hamba kepada Allah, bukan kuli. Bukan kuli. Hamba.
Hamba ni apa yang Tuhan dia suruh dia buat semua. Hamba dia suruh tu buat Tuhan. Apa yang Tuhan dia suruh buat dia buat semua. Kadang-kadang Tuhan dia tak suruh pun, tapi dia tahu Tuhan dia suka pada benda tu, dia buat itu. Hamba. Kuli lepas kerja, bos mana RM5, itu kuli. Lepas kerja, kenapa tak balik lagi ni? Biasa rupa harga dia 120. Kuli. Tetapi berdiri sini bukan sebagai seorang kuli. Berdiri ini sebagai seorang hamba. Ikutmu lah ya Allah. Kau nak bagi ke tak bagi ke, aku tak peduli. Yang peduli ialah engkau redha. Aku tak kisah ya Allah, aku tak apa. Engkau nak bagi aku sakit ke tak sakit ke, engkau nak bagi aku seronok ke happy ke, aku tak kisah. Yang penting ialah engkau redha. Tu berdiri sebagai seorang kuli ke hamba, berdiri sebagai Abdullah seorang hamba. Itu akhirnya solat. Berdiri sebagai diri seorang yang merengek-rengek minta dengan Allah Ta'ala. Walaupun rumah kita ada 3 masjid kita, merengek-rengek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta padamu ya Allah, untuk kami semua pada kamu ya Allah aku minta pertolongan. Merengek-rengek. Imam Ghazali kata minta dengan Allah seperti seorang baby yang nak susu, manja dengan Allah Ta'ala. Itu akhirnya solat. Itu akhirnya solat. Berdiri itu berdiri sebagai 3 rakaat. Dan berdiri kita ini akhirnya solat ini berdiri sebagai orang yang tidak ada apa-apa kita miliki. Semua yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ada apa-apa kita miliki? Tak ada satu pun. Allah semua milik. Allah semua milik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah, engkau lah raja, king of the kings. Engkau lah raja segala raja ya Allah, yang memiliki bukan alam ini saja, aku pun engkau miliki ya Allah. Berdiri di sini. Akhirnya solat. Ada wa'mur bil ma'ruf, suruh berbuat baik. Walaupun kecil je, suruh berbuat baik. Bukan suruh buka tempat pelacuran, bukan. Nak menghapuskan ni buka tempat pelacuran. Bukan. Maksiat bukan tutup dengan maksiat, bukan. Maksiat kena tutup dengan benda baik. Berhenti. Dah kita tahu Islam. Mulut dah jaga. Sikit lagi sampai masa ketika awak akan masuk ke situ, sikit lagi awak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Apa dia kiamat? Daripada kata qiyam, berdiri. Apa arti? Dibangkitkan dan berdiri di hadapan Allah. Itu kiamat. Ada 20 nama kiamat. Ada 20 nama kiamat. Dahlah bangkit, berdiri, duduk cegak situ pula dengan keadaan malu dan hina pada Allah Ta'ala. Dahlah gitu, duduk berlutut pula lepas tu. Kalau surat Jathiyah Allah kita, semua manusia akan duduk berlutut. Duduk ada lutut. Duduk berdiri dah, lutut pula. Mu tak takut ke? Yang kau bercakap dengan dia. Oh, minta maaf lah, saya tak tahu perkataan saya viral. Sedap kamu bercakap lagi tu, sedap. Kami akan tanya kamu satu-satu. Bukan mulut kamu saja kami tanya. Kaki kamu bukan kami tanya. Kaki kamu kami tanya. Kamu gimana sekian bulan ni? Kami akan tanya. Mulut kamu, hati kamu bukan kami tanya. Hati kamu kami tanya. Lintasan hati kamu bukan kami tanya. Tuan-tuan, sedap cakap ni. Suruh orang buat baik, bukan suruh buka pusat pelacuran. Benda jahat tak ditutup dengan jahat ni. Benda jahat mesti dirawat dengan agama. Islam terapi, Islam terapi. Sejuk Islam ni, terapi. Dia memberi satu benda nikmat, tenang hati. Islam ni. Kalau Islam ni menyebabkan kita huru-hara pundah-pundana, awak tidak amalkan Islam lagi. Tak lagi.
Tak lagi. Sungguh amal baik. Walaupun benda kecil tu. Sebab tu setiap minggu dalam khutbah, rukun khutbah, ittaqullah. Siapa tak baca ittaqullah, tidak sah khutbahnya. Ada masjid tak ingat. Kena ulang semula. Ittaqullah, pesan takwa. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tu kita dengar masa kita budak tadi. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kenapa tu? Dia pesanan takwa supaya orang mari tu dengar. Ittaqullah tu dengar ada takwa pada Allah setiap hari Jumaat, perkataan takwa tu suruh buat baik. Dah kita bukan terkhatib, nak suruh macam mana? Suruh berbuat baik. Dalam WhatsApp kita ke, tutur kata kita ke, ajakkan kita ke kuliah ke, malam ni kuliah Ustaz Nasar. Contoh, kata-kata. Mari, kata sepatah yang mari, ajak tu. Kita dah berbuat baik. Mana tahu dengan kita suruh, mari tu. Mari sungguh dia. Allah besar Allah. Walaupun mari itu dia mari duduk ujung jauh. Contoh, tak ada sini ni. Dia mari duduk ujung jauh. Kadang-kadang dia duduk dekat kolah ambil wuduk kadang-kadang. Tak apa dia mari juga. Daripada dia duduk sedar rumah, tengok TV. Dia mari juga. Kata nak pergi sekali dengan contoh saja. Kita ajak melalui apa? Lisan. Betul tabligh ni dia buat untuk mengajak orang buat baik. Kita orang tak boleh buat, tuan-tuan. Tak boleh buat. Di rumah-rumah dengan bawa muka yang tebal. Kadang-kadang dimaki hamun oleh orang. Saya pernah masuk tabligh dulu. Bila pergi ke rumah tu, orang nampak kita tu, aku macam itu dah. Macamlah aku ni nak bawa bom. Pergi ke pintu, anak keluar. Ayah kata dia tak ada. Cantik sungguh. Ayah kata dia tak ada. Ayah ada dia menyuruh situ. Bukanlah mari ni nak suruh jamu nasi biryani. Bukan. Nak suruh mari ke masjid ni. Itu saja. Tu pun. Orang kata macam-macam. Macam-macam orang kata. Mengajak orang buat baik. Nanti perbuatan, lisan, penulisan, apa saja. Ajak orang buat baik. Itulah Luqman menasihat pada anak dia. Tak kira lah benda kecil besar pun, ajak orang buat baik. Tak kira. Ajak pada perdamaian. Ajak kepada benda-benda yang kebajikan. Ajak. Cerita benda baik. Cerita. Kut-kut lah malam ni dengar cerita ni. Nak buat baik. Jangan berhenti buat baik. Jangan berhenti jadi orang baik. Terus buat baik. Itu motor dan tema kita. Jangan berhenti. Dan Luqman pesan lagi, wa anha 'anil munkar. Dan perbuatan munkar ni larang. Tak boleh larang dengan tangan, kekuatan kuasa, larang dengan mulut. Tak boleh larang dengan mulut, larang dengan hati. Dan Nabi sebut orang yang larang benda maksiat dengan hati, itulah standard iman awak. Lemahnya nak larang anak suruh pakai tudung, tak boleh larang. Takut anak malu. Allah lemahnya, ya Allah Akbar. Nak larang isteri jangan berkembang sambil jemur kain luar, tak berani nak larang, takut isteri malu. Lemahnya, ya Allah. Lemahnya. Nak larang orang yang dekat dengan kita daripada buat munkar, tak boleh larang kita. Kenapa? Takut orang ambil hati. Kita lah orang yang paling takut sekali orang biasa ni. Kita tidak menjunjung tinggi-tingginya. Kita biarkan orang, kita biar. Tetapi kita solat tak berhenti. Kita tak dapat standard lagi yang disebut Luqman. Buat baik, suruh baik pada hal yang sama. Engkau kena larang orang buat munkar. Larang. Tuan-tuan, Bani Israel diberi bala oleh Allah Ta'ala disebabkan inilah. Suruh orang buat baik, dia tak larang buat jahat. Bani Israel, ya Allah Ta'ala beri bala. Disebabkan apa? Disebabkan satu perkara. Buat baik suruh. Tapi bila nampak buat jahat, biar. Takut-takut dikit pak kita sekali lagi, takut-takut mari lagi tu.
Buat baik, bagus. Pergi umrah 5 kali dah, bagus. Pergi pula ni, bagus. Tapi dalam menghalang orang buat jahat, tak sampai hati. Sebab tak sampai hati itu yang menyebabkan hijab kita dengan Allah sangat-sangat tebal. Hijab manusia yang sentiasa tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Jangan-jangan makan dia subhanallah 5 kali dalam perjalanan. Kata Imam Ghazali. Ni duduk tasbih, subhanallah. Tak makan tak minum ni. Dah 500 tahun perjalanan Allah. Hijab kita dengan Allah. Kalaulah yang duduk tasbih itu subhanallah, subhanallah tu 500 tahun perjalanan, hak tasbih 2 kali sehari ni, tak tahu berapa juta tahun perjalanan ni. Selagi tak lengkap suruh buat baik, halang wajah. Selagi tak lengkap yang itu, sikit pun hari ni, sikit pun kena tak suka buat jahat ni. Bukan setakat larang, tak suka, tak reda. Walaupun lah orang tu artis popular tu, kita sayang pada dia tu, tapi mistik dia keluar pada mulut dia tu, kita tak suka. Okey dah, kata ulama. Di zaman era moden ni, okey dah. Tapi kalau kita lagan dengan mulut, lagi bagus, lagi baik. Kenapa? Indah larangan yang Ashabul Kahfi, timbul viral Ashabul Kahfi pun ni dah. Allah letih lah nak jawab. Sungguh. Apakah yang hebat sangat Ashabul Kahfi ni? Pemuda buah tu, tak payah dah tak. Apakah bendanya tu? Bendanya ialah dia menyatakan Islam yang tegas. Dia berdiri. Dia berkata, sesungguhnya Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah. Dia tak kata sampai duduk. Quran cerita, ya tu, pemuda-pemuda kuat ini duduk dan Allah menyatakan pada tauhid, dia berdiri. Nak cerita Islam ni, kena cerita dengan tegas. Jangan takut-takut. Benar tak betul? Tak betul. Benar betul? Betul. Begitu. Jangan benda tak betul nyuruh, benda betul kuat. Benda tak betul nyuruh. Tidak. Islam tidak ada tu. Balas tu. Viral tentang Ashabul Kahfi, macam-macam lah. Tu macam-macam. Yang seorang tepu satu hal pula. Dia ada masyarakat Malaysia ni, benda-benda macam tu adalah sensitif. Tak boleh kata lah, tak boleh sebut lah. Sebab Malaysia ni kalau sebut Kristian, ialah 3 Tuhan. Jangan ambil kira yang mendengar itu orang yang mencudik. Yang mendengar itu boleh jadi orang Kristian ke, boleh jadi yang mendengar itu orang jahil ilmu ke. Dia akan mabuk mulut benda ni. Tak boleh difitnah. Nak bercakap satu benda, kena tengok keliling. Takut-takut percakapan kita itu dia menimbulkan valid fitnah pada masyarakat. Usahakan kata begitu. Kita qada salat subuh, lepas kita salat subuh, tak boleh buat lagi tu. Walaupun qada itu 24 hours, tak boleh. Kerana menimbulkan fitnah pada orang awam. Itu salat pun mazhab pun dia. Tak boleh. Dah nak qada sangat, qada betul duha, senyap-senyap. Jangan lepas subuh Allahu Akbar tunjuk dia qada. Orang pun tengok mazhab mana ni? Kita duduk tanah haram kan ni? Ni bukan fitnah. Bila timbul fitnah, kata Nabi, fitnah tidur. Engkau kejut dia, bangun berdosa. Solat subuh tu. Solat subuh pun engkau kerjakan di hadapan orang. Lepas subuh di Malaysia ni, waktu syur, dia ada waktu-waktu tertentu. Jangan solat di waktu tu. Tak boleh kau tunggu sejak baru tidur hanya. Tak boleh nak tunjuk orang waktu subuh ni. Benda-benda, perkataan, perbuatan yang mendatangkan fitnah, jangan buat. Sama dengan perkataan, jangan buat. Sebab Kristian bagi orang Malaysia ni, tak kita banyak lah. Dia 3 Tuhan, Trinity, satu Father God, Mother God, Son of God. Dia gitu. Dan kita cakap secara langsung gitu. Contoh, cakap gini. Mungkin kita bercakap maksud kita tak tahu. Tetapi seperti biasa lah. Kadang-kadang netizen ini suka ambil caption contoh saja. Jadi tak usah cakap lah benda itu. Tu. Walaupun kita usaha pun, jangan cakap benda itu. Yang boleh orang dengar, rusak macam-macam lah.
Itu nasihat Luqman. Dan wasbir 'ala ma asabak. Luqman kata, bersabarlah atas segala bala bencana menimpamu. Karena bala bencana ini ialah hadiah Allah. Hadiah Allah pada kita. Sabar. Satu kena sabar. Dan Nabi pernah sebut tentang bala ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah sebut tentang sedekah. Bersedekahlah kamu setiap hari, kerana antara sedekah dengan bala itu dirintang. Maksudnya Allah bersedekah lepas pada bala. Sebab tu bersedekahlah kita. Sedekah, insya-Allah bala turun tu tak kena dengan sedekah. Sebab itulah kita galakkan sedekah pada waktu subuh, sedekah pada waktu malam dan sebagainya. Sebab itulah apabila kita nak pergi bermusafir mana-mana, sedekah pada mana-mana. Tak kira apa-apa, sedekah. Lanya es krim ke budak, tak kira lah. InsyaAllah perjalanan kita tiada ada bala yang menghilang. Ada. Kita tak buat lagi tu. Sebab kita bersedekah hanya pada hari Jumaat saja. Tidak. Bersedekah pada setiap hari. 2 kali sehari kita nak buat. Satu waktu gelap dan satu kali lagi pada waktu cerah. Maknanya subuh dan maghrib. Tu. Dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya demikian perkara-perkara yang dikenaki di alam berat. Hak aku sebut ni, semua kamu pay attention dalam tu. Sabar atas bala, sebut alhamdulillah kebala, sebut tarjah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, redha pada Allah kebala. Tu kamu kena buat. Kamu lakukan salat, berdiri sebagai orang yang sentiasa buat kesilapan, kesalahan, berdiri sebagai orang buat banyak dosa, berdiri sebagai seorang pendosa, engkau berdiri sebagai orang yang sentiasa fakir pada Allah Ta'ala, kerana Allah lah maha kaya, dia begitu. Ayolah kita nak buat itu, kena buat kan? Kerana ikut. Wala tusra'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau memalingkan muka kamu kepada manusia. Ada 2 maksud. Satu ialah jangan apabila kita bercakap dengan kawan kita pun satu maksud zahir ya. Jangan palingkan muka kamu. Dia bercakap lagi ni. Oh, Nabi tak buat lagi. Nabi ni bila bercakap dengan orang, Nabi ni seorang pemalu. Dia bercakap dia ada banyak tunduk. Bukan. Orang yang semasa kita bercakap dan paling lain ni orang yang sombong. Itu satu. Yang kedua maksudnya ialah jangan kamu pandang rendah pada orang. Jangan. Walaupun orang tu orang miskin ke orang tadi pun jangan pandang rendah. Tengok budak kecil, syukur ya Allah. Budak kecil tak ada dosa lagi, aku dosa banyaknya ya Allah. Akbar. Jangan pandang rendah budak ni. Tengok orang tu muda lagi, Masya Allah, aku tua dah, aku tak tahulah aku macam mana masa muda dulu. Aku tak mahu masjid tu, tapi dia mahu masjid. Alhamdulillah. Jangan pandang rendah pada orang berdasarkan akademik ilmu. Jangan pandang rendah. Tengok, syukur pada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala bagi kita tengok dia sebagai tengok makhluk Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, kamu kena tengok makhluk Allah Ta'ala ni seperti kamu tengok Allah. Apa ialah? Tengok makhluk, tengok Allah. Tengok makhluk, tengok Allah. Apa maksudnya? Maksud ialah tengok makhluk, ingat pada kebesaran Allah. Tengok makhluk, tengok kebesaran Allah. Tengok kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan kejadian langit dan bumi ini ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Nih, ada tanda berfikir. Dan orang-orang itu ialah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yakni orang-orang sentiasa berfikir, ingat pada Allah Ta'ala semasa mereka berdiri. Wa qu'udan, mereka duduk pun mereka ingat pada Allah. Wa 'ala junubihim, semasa mereka berbaring mereka ingat pada Allah Ta'ala.
Sambil mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, tidak menjadikan semua benda ni batil, sia-sia, mesti ada hikmah. Ulama tasawuf ambil ayat ini, maknanya tengok kejadian Allah, tengok kehebatan Allah, tengok Allah, tengok Allah, bukan tengok Allah gini, tengok kehebatan Allah, tengok langit, tengok ya Allah, langit ini tidak bertiang, Allah berikan lama, tak utuh-utuh. Tengok bumi, Allah tebarkan bumi ini, tak perlu ada apa-apa, tebarkan ini, Masya Allah. Tengok bintang, Masya Allah, sebanyak-banyak bintang itu, tak ada hitungan bilangan itu. Bintang itu, bintang yang cahaya sampai pada kita, kata saintis, yang sampai pada kita itu yang 4 tahun dah. Cahaya matahari sampai pada kita dalam tempoh 8 minit. 8 minit. Kalau 8 kita sampai 8 minit. Tak perhati kau? Tak tengok kau? Di sinilah Nabi SAW, ayat ini turun pada waktu tahajud dan sunnah. Apabila kita bangun tahajud ini, kita tengok langit sunnah. Sama ada kita baca Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ataupun kita baca habis inna fi khalqis samawati wal ardi la fil laili wan nahar. Boleh juga. Kenapa? Nak meraihkan akan tengok alam, tengok Allah, tengok kejadian, tengok Allah, tengok sesuatu, tengok Allah. Nabi akan tengok binatang, Nabi akan sujud. Kenapa? Terima kasih pada Allah jadikan manusia. Nabi tengok Nabi. Kira-kira. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi berlagak sombong, marha. Jangan berlagak sombong. Orang Arab pada zaman dahulu kesombongan lelaki ialah pada jubahnya. Lagi panjang jubah, lagi sombong. Abu Jahal dikatakan jubahnya panjang meleleh. Sapu habis, tak kucing, tak apa. Pada zaman dahulu, kesombongan pada jubah yang panjang, lagi singkat, lagi miskin, lagi panjang, lagi kaya, lagi panjang, lagi kaya. Bukan sekarang, dulu. Perempuan pada zaman dulu, kemegahan kesombongan ialah dengan kakinya memakai gelang loceng. Dulu kita pakai gelang loceng juga. Bila sampai dalam kawan dia pun minta loceng, ceng. Sekarang tak pakai dah. Tetapi sekarang walaupun tak pakai gelang loceng, dia pakai randam pula. Sekarang ni pakai. Dia pakai pada waktu kenduri. Dan dia ambil kuah sikit ya. Tidak ini. Lagi ni dah. Tengok tu, Allah kak banyaknya. Ada lagi di rumah ni. Oh banyaknya. Dan dia pakai sikit ya. Sebelum dia ambil kuah dia buat cek. Orang Kelantan ni. Kita ada Kelantan ni. Tak sekarang ni. Tak ada orang tengok. Dia makan tempat lama-lama, dia ambil. Allah, banyak ni kak gelang mah ni. Dulu ada lagi. Allah, dulu ada lagi. Sikit apa ni? Lebih kurang dengan pakai loceng kaki. Lebih kurang. Waktu loceng kaki, kak ni loceng sini. Kecil. Puan-puan, bukan kami halang anda beli mah. Belilah 2 kepayang pun tak apa. Tapi janganlah masa tu angkat dia tunjuk ni gelang kat siku ni dah. Pakai gelang biasa, tutup ni. Tak payahlah angkat. Kecil. Tak ada orang tengok ke? Tengok. Halo? Ada lagi di rumah ni? Tak payahlah. Ada. Tuan-tuan, perempuan lagi membanggakan diri. Dan banggakan diri maksudnya takbur. Takbur semua. Ini adik-adik. Takbur ini wahum la yastakbirun yang kita baca dalam surah Sajadah ada. Takbur ini perangai syaitan ini. Sum'ah ia juga memusnahkan amal seperti api makan kayu. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Yakni nak supaya amalan kita itu orang tahu. Sum'ah. Mari sini ada masjid. Bukan pintu sini ada.
Tak ada siapa mari. Kita solat mari, tutup pun perlahan, takut orang tahu. Duduk ujung tu, paling gelap. Syaitan mari, syaitan kata, usik hati dia. Oh, kalau orang tahu, hebat apa ni? Semua. Nak supaya amalan dia didengar. Kalau berasa lagi itu, kata saja, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung daripada syaitan yang dirajam. Ada lagi kata dia? Ada lagi? Ada lagi. Tuan-tuan, ini yang nasihat. Sebut betul, nasihat. Orang yang paling betul sebut Piramli lah. Bukan marah, nasihat. Piramli sebut dia cantik sungguh. Daun ngaji dia. Nasihat. Ahmad Al-Bab, Ba'atu Qalqallah. Ya. Bukan marah, nasihat. Kita nasihat, dia nasihat. Sat dengan ha itu pedahung. Nasihat. Ina nasihat daripada Luqman supaya anak-anaknya. Nasihat Luqman ini dan nasihat pada kita semua supaya kita ikut apa yang disebut ini. InsyaAllah kehidupan kita bermula pada tahun baru ini dicintai, diredai oleh Allah Ta'ala. Sekarang itulah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada bulan hadapan kita tengok pula ialah nasihat yang terakhir tentang suara pula. Pada pertemuan akan datang pada hari Rabu minggu yang kedua, jangan lupa untuk datang bersama-sama meraihkan surah Luqman ini. Surah yang pendek saja, nasihat yang banyak. Mungkin nasihat Luqman pada malam ini dia merenggus, dia menarik hati kita untuk selesai kita beramal ibadah. Barakallahu lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum kila innahu was-sami'ul alim. Aku liqauli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, Kau catatkanlah ya Allah setiap huruf, setiap baris, setiap perkataan kami belajar ini ya Allah sebagai amalan saleh dari kami ya Allah. Menjadi saksi ya Allah di hadapan-Mu ya Allah, yang tidak ada saksi melainkan Engkau saja ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.